kita akan bicarakan pesanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selari dengan panduan Al-Quran yang merupakan wahyu yang tertinggi, diikuti penjelasannya menerusi lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk peringatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah direkodkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, yang bermaksud, aku melihat fitnah, yakni ujian yang akan melanda setiap bumbung rumah umat di akhir zaman ini, ibarat titisan hujan yang lebat. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Rasul. Alhamdulillah, segala puji dan pujian kita rafakkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, keizinan dan perkenan darinya jualah yang masih lagi menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk kita melalui dan meneruskan lagi baki umur kita, sisa kehidupan kita hinggalah ke saat ini. Mudah-mudahan gesaan demi gesaan, tuntutan demi tuntutan
khususnya kepada orang beriman itu untuk sentiasa menambah baik dan menekuni amalnya, ia menjadi asbab dapat mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan berkekalan juga naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu untuk kita mencapai kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam ini kita akan bicarakan pesanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selari dengan panduan Al-Quran yang merupakan wahyu yang tertinggi, diikuti penjelasannya menerusi lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk peringatan mengenai kewaspadaan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat yang akhir ini terhadap fitnah dunia. Maka sebab itu, apabila kita merujuk firman Allah Subhanahu wa taala menerusi ayat yang ke-20 Suratul Hadid, yang bermaksud, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanyalah keseronokan yang menipu daya. Menerusi firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul An'am ayat yang ke-32 yang telah dibacakan juga sebentar tadi, bermaksud, dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Demikianlah pada bahagian yang pertama, orang beriman itu diingatkan Allah Subhanahu wa taala akan kehidupan di dunia ini. Ia adalah satu bentuk keseronokan yang tidak kekal. Kembali kita menerusi ayat yang ke-20 Suratul Hadid. Sifat kehidupan dunia itu digambarkan menerusi dua kalimah. Kalimah yang pertama yang disebut di dalam Al-Quran sebagai mata', yang bermaksud kesenangan, kegembiraan, apa jua nikmat yang diuji sehingga membawa rasa senang dan bahagia. Itu mata'. Tetapi nikmat, kebahagiaan, kesenangan dunia itu ada sempadan dan hadnya, iaitu al-ghurur. Walaupun al-ghurur secara terjemahan membawa maksud yang menguji atau menipu daya, dalam erti yang dasar, al-ghurur itu membawa maksud
nikmat yang kita kecapi dalam kehidupan di dunia ini tidak ada satu pun yang kekal. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Misalnya kita dihidangkan dengan hidangan makanan atau minuman yang paling mahal dan dikatakan paling sedap. Selama manakah dan sejauh manakah kesedapan makanan dan minuman itu dapat dirasai? Yang pastinya, ketika kita belum menikmati lagi, belum memasukkan lagi makanan tu ke dalam mulut kita atau minuman tu ke dalam mulut kita, kita sudah membayangkan kesedapannya. Ketika itu, deria kita yang ada pada tubuh badan ini akan mula membayangkan kelazatan rezeki itu. Sebab tu orang tua dulu pesan, kalau kita makan, ada rezeki yang mungkin orang lain tak dapat rezeki yang sama, sebaik-baiknya jangan tunjuk pada orang. Sehingga orang tua sebut, kalaulah yang melihat itu adalah ibu yang sedang mengandung, berkeinginan pula terhadap makanan yang ditunjuk itu, tak sampailah hajat dan keinginannya itu seandainya tidak dapat dihidangkan kepadanya. Artinya bahawa makanan yang tak sampai ke mulut kita ni, bahasa yang disebutkan ataupun istilah yang disebutkan, boleh membawa kita sehingga terliur kalau kita tak dapat. Dah masuk dalam mulut, dah kunyah, dah minum, kesedapan itu hanya berlegar pada deria rasa lidah yang mengecapi sama ada manis, sama ada masam, sama ada pahit, mahupun rasa yang pelbagai itu. Apakah setelah makanan dan minuman itu turun melepasi ruang saluran esophagus kita menuju ke perut kita, kita masih merasakan kesedapan itu? Ia telah bertukar daripada kesedapan kepada rasa kenyang. Dan apabila sistem penghazaman kita mengeluarkan pula sebagai satu bahan buangan, maka nikmat yang sedap tadi sudah tidak ada pada rasa, walaupun ada pada ingatan. Kita mendengar alunan suara yang begitu merdu dan lunak. Selama mana kelunakan itu dapat kita hayati, ia tidak melebihi daripada hanya dapat difahami dan dihayati oleh bahagian pendengaran kita sahaja. Seandainya kita direzekikan memandu kenderaan yang mewah dan antara yang mahal, bahkan mungkin juga edisi terhad, yang orang lain mungkin tak pandu, kita pandu. Selama mana kenikmatan kenderaan tersebut dapat dirasai? Tidak lain dan tidak bukan hanya ketika kita memandu kenderaan itu sahaja. Setelah kita turun daripada kenderaan itu, kita matikan enjin, kita pakainya, nikmat memandu tadi sudah tidak rasa, tetapi yang ada hanyalah nikmat memandang. Bolehkah muslimin dan muslimat sekalian memahami beberapa analogi yang saya bawakan ini dengan kefahaman bahawa masih adakah nikmat dalam kehidupan dunia ini yang kekal rasa nikmatnya itu? Jawapannya tidak ada. Bahkan kalau kita plotkan grafnya, ketika mana kita lapar, bermula daripada bawah, dan ketika kita sudah menikmati rezeki makanan itu, mungkin plot graf tadi akan berada di puncak. Dan ketika kita sudah rasa kenyang, adakah kita boleh meneruskan lagi? Sedikit barangkali. Tetapi makan sehingga meninggal
saya tak jumpa lagi orang buat macam tu. Artinya, kita masih ada sempadan dalam kita melalui dan menikmati nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan di dunia itu, sama ada ia bersifat sementara ataupun ia tidak dapat digambarkan dengan kenikmatan itu berpanjangan. Akan tetapi, nikmat yang sementara itulah yang direbutkan oleh manusia, seolah-olah manusia akan kekal di dunia. Dalam hadis Nabi SAW pernah memberi ingatan kepada para pengikut baginda di zaman menyaksikan kehidupan Nabi SAW. Lantas baginda bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun." Hiduplah kamu di dunia ini seolah-olah kamu ini orang yang asing ataupun hanya sebagai penumpang sahaja di muka bumi ini. Ataupun dengan maksud yang lain, hanyalah seperti seorang musafir. Yang boleh jadi kamu transit pada satu kawasan, kamu transit pada satu tempat, dan kamu tidak akan kekal di situ. Sebaliknya kamu akan meneruskan perjalanan ataupun berpindah kepada tempat yang lain. Nampaknya menjelang kepada janji yang pasti di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, dan para ulama menyebutkan bahawa antara tanda yang paling dekat menggambarkan manusia itu sudah pun berada di akhir zaman dalam kehidupan di dunia adalah ketika mana kelahiran Nabi SAW. Itu tanda yang paling besar. Lahir saja Nabi SAW, ia telah menunjukkan bahawa itulah sempadan umat yang terakhir. Namun bilakah berakhirnya tempoh itu? Itu di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang dirahsiakan sebagai satu ujian keimanan. Kita tanya pada diri kita pada malam ini, adakah ingatan menerusi pesanan Nabawi itu telah pun kita fahami dan kita praktiskan? Bahawa kita hidup dalam kehidupan di dunia ini seumpama kita hanya menumpang dan kita akan beredar daripada tempat yang kita transit itu. Nampak-nampaknya dalam suasana kehidupan manusia pada hari ini, dunia itu seolah-olah kekal dalam kefahaman kehidupannya. Dan apabila kita melihat hadis yang telah dirakamkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, di mana Nabi SAW bersabda di hadapan para sahabat bahawa Rasul SAW menyatakan bahawa aku melihat ujian yang akan menimpa atau melanda umatku di akhir zaman ini seumpama hujan lebat yang akan menimpa ke atas setiap bumbung rumah. Walaupun maksud hadis ini nampak di permukaannya seperti mana yang kita telah terjemahkan, tetapi sebenarnya apa yang telah dinyatakan seolah-olah satu ramalan dalam ilmu wahyu ini, ia sebenarnya bersifat beyond. Walaupun yang menyebut ini dalam tempoh 1500 tahun yang lalu. Dua maksud yang tersirat daripada hadis maksud nasihat Nabi SAW ini. Yang pertama, apabila ujian yang melanda di akhir zaman itu diumpamakan sebagai hujan yang lebat. Saya pasti setiap daripada kita pernah memandu di atas jalan raya ketika mana hujan lebat sedang turun.
Kalau tidak dengan bantuan wiper pada speed yang paling laju itu, bolehkah kita nampak pemandangan yang jelas ketika mana hujan menimpa ke atas cermin hadapan kita? Jawapannya, kita pasti akan berhati-hati untuk menekan pedal minyak itu pada kelajuan yang kita hadkan kerana kita sendiri tak begitu nampak pada pandangan yang depan. Bererti apabila ujian itu sampai pada masanya yang disebut oleh Nabi SAW ketika era penurunan wahyu dahulu dan menjelang kepada saat penghujungnya usia yang dijanjikan, kehidupan yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala ini, apabila ujian dan fitnah itu melanda, seolah-olah ia menutupi, mengaburi manusia yang sedang ditimpa hujan lebat itu. Seolah-olah kita tidak dapat menembusi pandangan selepas daripada hujan lebat pandangan kita itu. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun hujan lebat itu diumpamakan oleh Nabi SAW menimpa ke atas setiap bumbung rumah, boleh jadi yang berteduh di bawah itu tidak terkena secara langsung hujan yang lebat itu. Tetapi apakah ia tidak bermaksud orang yang berteduh di bawah bumbung itu tidak terkena tempiasnya? Itu yang tersirat di sebalik hadis Nabi SAW ini. Saya wujudkan satu contoh yang mudah untuk kita fikir. Nikmat teknologi yang dapat ditemui oleh umat yang akhir ini, ia tidak berlaku pada kehidupan umat yang terdahulu. Semakin berpindah kepada suatu tempoh, maka manusia itu dapat menemui penambahbaikan dalam nikmat teknologi itu. Dan ia terpulang pada tangan dan hati manusia masing-masing yang menggunakannya, sebab ada menjurus kepada kebaikan atau sebaliknya. Tetapi panduannya telah ditunjukkan menerusi peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ketika Nabi SAW dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah membahaskan bahawa perjalanan Isra' dan Mi'raj itu bukan hanya berlaku kepada roh, tetapi kepada jasad Nabi SAW itu sekaligus. Maka apakah kenderaan yang diperjalankan, yang memperjalankan Nabi SAW itu? Haiwan itu disebut dalam hadis sebagai burak. Dan kelajuan burak itu belum ada mana-mana private jet yang boleh, pada hari ini yang boleh menandinginya, iaitu setanding dengan kelajuan cahaya. Tetapi sebelum Nabi SAW diperjalankan dengan satu kenderaan yang cukup eksklusif, yang mana umat ketika itu belum discover lagi telefon, network belum jumpa lagi. Tetapi Nabi melalui satu lagi persediaan, iaitu syaqqus sadar, pembedahan dada Nabi SAW, dan dibasuh bahagian yang dikatakan berpotensi untuk sentiasa menerima bisikan dan juga tipu daya makhluk yang dilaknat Allah Azza wa Jal. Simbolik daripada peristiwa itu memberi gambaran kepada kita, burak, kenderaan yang memperjalankan Nabi SAW dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang bukan saja eksklusif tetapi belum ada pada hari ini yang menyaingi kelajuannya, ia tidak dapat diperjalankan melainkan hanya dengan nurani yang bersih sahaja. Secanggih mana pun penambahbaikan teknologi itu di tangan manusia, seandainya dalamannya itu tidak bersih dan bersarang dengan kegelapan, nescaya teknologi itu akan disalahgunakan. Maka adakah sesiapa yang hidup di zaman hari ini boleh mengatakan bahawa saya tak baca cerita-cerita, berita-berita yang disebarkan dalam aplikasi media sosial pada hari ini? Barangkali ada, masih ada orang yang tak ada telefon pintar.
Tetapi walaupun dia tidak ada telefon pintar, apakah tidak sampai ke pendengarannya berita-berita yang ada dalam ni? Itulah yang dimaksudkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Walaupun hujan lebat itu menimpa ke atas bumbung, barangkali manusia berteduh di bawah bumbungnya, tetapi tempiasnya turut terkena kepada sesiapa yang ada di sekelilingnya. Walaupun mungkin kita boleh mengatakan saya tidak menggunakan teknologi maklumat pada hari ini, apakah kita tidak mendapat tempias daripada berita-berita segala perkhabaran yang disebarkan itu? Tidak ada siapa pun yang boleh menafikan apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam ingatan ini. Dan kalau kita kembali melihat kalimah al-ghurur sebagaimana yang saya tunjukkan dalam paparan slide di hadapan para jemaah sekalian, cuba lihat al-ghurur itu dalam bahasa Inggerisnya dia sebut apa? Ia disebut sebagai deception. Dan kalau kita baca hadis Nabi SAW menjelang akhir zaman itu, ujian yang paling besar itu adalah Dajjal. Dan Dajjal itu sendiri terjemahannya adalah deception. Jadi ada satu kisah yang menarik yang diceritakan oleh Humaid bin Hilal rahimahullahu ta'ala mengenai seorang tabi'in yang alim lagi abid yang bernama Mutarrif bin Abdillah. Ini seorang dalam kalangan tabi'in yang begitu dikenali bahkan masyhur tentang keilmuan dan ibadahnya. Suatu hari Mutarrif bin Abdillah ni, ulama tabi'in ini, dikunjungi oleh sekumpulan yang dinamakan kumpulannya itu sebagai Al-Hurriyah. Maka memujuk Mutarrif ini untuk menyertai agenda kumpulannya itu. Barangkali kalau Mutarrif ni, ulama tabi'in ini menyertai agenda kumpulannya tadi, berjaya dipujuk oleh kumpulan Al-Hurriyah ini, maka setidak-tidaknya kumpulan itu mendapat kepercayaan masyarakat. Sebab adanya orang alim dalam kumpulan tu. Apa kata Mutarrif bin Abdillah, seorang ulama tabi'in ni, kepada kumpulan yang datang memujuknya tadi, yang cuba melobinya tadi untuk masuk kumpulannya? Kata Mutarrif bin Abdillah, dirakamkan oleh Humaid bin Hilal rahimahullah ta'ala, kalaulah aku mempunyai 2 nyawa, kata Mutarrif, 1 nyawaku akan aku ikuti ajakan dan juga agenda yang kau bawa dan kau pujuk aku untuk menyertai kumpulanmu ini. Setelah aku mengikutimu pada nyawaku yang pertama dan aku dapati ajakanmu ini ke arah kebenaran dan pengabdian kepada Allah Tuhan, maka 1 nyawaku telah terselamat mengikuti kebaikan. Tetapi kata Mutarrif bin Abdillah, sayangnya aku tak ada 2 nyawa. Aku hanya ada 1 nyawa. Dan seandainya intipati dan agenda kumpulanmu ini yang datang melobiku dengan tujuan pemesongan dan kejahatan, aku tidak akan memperjudikan umurku pada agendamu ini. Sebenarnya apa yang diungkap oleh Mutarrif ini cukup dalam dan dasar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kerana manusia itu telah disempurnakan kejadian dan penciptaannya, dibekalkan dengan akal yang membezakan manusia dengan haiwan dan manusia dengan makhluk yang lain.
Dan akal itu pula dipandu oleh wahyu sebagai panduan hidayah yang tertinggi. Sebab itu kata Hamka rahimahullah ta'ala dalam karyanya Al-Azhar. Kata Buya Hamka rahimahullah ta'ala, apabila seseorang itu membaca ayat yang ke-6 dalam suratul Fatihah yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim, yang bermaksud tunjukilah kami ya Allah jalan ataupun hidayah menuju jalan yang lurus. Hamka mengulas hidayah itu datang dalam 4 bentuk, 4 keadaan. Kata Hamka, hidayah yang pertama yang tidak ada siapa boleh berhujah dengannya, menafikannya, mengubahnya, ia disebut sebagai hidayatuddin, petunjuk agama. Kerana petunjuk agama itu adalah hidayah yang bukan digubal oleh manusia di peringkat bawahan, tetapi ia diwahyukan Allah ataupun ditanzilkan daripada maha tinggi ke bawah. Sebab itu, saya pernah sebut sebelum ini, walaupun ihdina itu, kalau kita lihat dalam tata bahasa Arab, ia kata kerja perintah, fi'il amar. Tetapi fi'il amar ini ia boleh mengubah makna mengikut keadaan ketika fi'il itu dibaca ataupun disebutkan. Kalau kata kerja perintah itu datang dari bawah kepada peringkat atas yang lebih tinggi, maka ia tidak datang dalam bentuk makna suruhan. Ia tidak datang dalam bentuk makna arahan, tetapi ia datang dalam makna permohonan. Macam kita ada anak lah, ada hajat, dia minta kepada kita sebagai seorang bapa. Apakah permintaan tu dia boleh suruh kita? Dengan maksud dia suruh kita, ayah buat ni. Dari sudut maksud itu tidak menepati. Kita berhadapan dengan raja kita, adakah kita boleh suruh raja kita? Dari sudut kata kerja perintah tadi. Tetapi apabila kata kerja perintah itu datang daripada peringkat yang tinggi ke lapis peringkat yang rendah atau bawah, maka ia datang dalam bentuk dan makna arahan, ia datang dalam bentuk dan makna titah, ia datang dalam bentuk makna firman. Maka hidayah yang kita pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, selagi Allah belum limpahkan kepada kita, selagi itu kita perlu memohon kepadanya. Kita nak dapat rezeki pun, kita hantar satu proposal, tak lulus. Takkan dah satu proposal tu kita dah give up. Kita cuba proposal yang kedua, kita cuba proposal yang ketiga, sampai diluluskan. Kalau doa hari pertama belum makbul, doa 20 tahun belum makbul, selagi hidup, selagi itu proposal doa itu masih terus dihantar dan dipohon kepada Allah Azza wa Jalla. Itu maksud sebenarnya daripada kedudukan kehambaan memohon hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kata Hamka, hidayah yang tertinggi itu adalah hidayah agama. Tanpa panduan agama, berkecamuklah akal manusia kerana ia sering didekati dan dicenderungi oleh keinginan nafsu. Sebab itu kadang-kala dalam satu perkara yang dilakukan oleh manusia itu, walaupun pada akal, ukuran akal, akal boleh mengetahui dan menilai bahawa perkara itu tidak baik. Tetapi apakan daya apabila akal itu dilemahkan oleh keinginan tadi, keinginan kata, kalau tak buat, kali ni je. Nanti terlepas mungkin tak boleh buat lagi. Maka keinginan tadi mengatasi akal, ketika itu akal sudah pun dirajai oleh nafsu. Kedudukan yang kedua hidayah yang disebut oleh Hamka dalam tafsir Al-Azhar,
hidayah tersebut disebut sebagai hidayatut taufiq. Selain daripada panduan agama, Allah memberi hidayah dan kekuatan, dorongan untuk kita buat satu kebaikan tu. Ramai tak orang dengar azan? Selagi mana azan tu berkumandang dan dipancarkan daripada menara masjid, sejauh mana suara dan bunyi itu sayup-sayup sampai pun, orang dengar juga. Tapi berapa ramai yang dengar azan tu datang? Itu bukan kerana kekuatan dirinya semata-mata. Sebab itu jawab kepada hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah itu adalah la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya dan upaya melainkan Allah beri taufik, petunjuk itu. Walaupun kita tahu tentang satu kebaikan, tapi kalau tidak datang dorongan kepada kita, kita takkan buat. Lemahnya kita sebagai hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga kata Hamka, hidayah yang kita pohon dalam maksud ihdina itu, ia datang dalam makna ilham. Bila kita dirundung kesulitan, kita dirundung musibah, kita dirundung kesulitan, maka Allah beri kita buah fikiran bagaimana kita nak keluar daripada kesempitan dan kesulitan itu. Itu juga hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah yang keempat kata Hamka dalam sebagaimana permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bentangkan kepada kita panduan dan pedoman bagaimana kehidupan orang terdahulu, yakni sejarah. Kalau kita tidak melihat bagaimana kesan dan pengakhiran kehidupan umat yang terdahulu dan akibat daripada pembalasan itu, sama ada berakhirnya hidup mereka dalam kenikmatan dan kebahagiaan ataupun berakhirnya kehidupan generasi terdahulu itu dalam azab Allah Subhanahu Wa Taala, maka seolah-olah ketika kita memandu, kita sudah pun mematahkan cermin sisi kiri dan kanan kita. Apakah kita akan selamat memotong dan menukar lin? Jawapannya, tanpa melihat sejarah yang dilalui oleh orang terdahulu, generasi yang terdahulu daripada kita, kita nak meneruskan perjalanan ke hadapan, belum tentu selamat. Apatah lagi kita nak menukar lorong dalam kehidupan kita. Jadi sebab itu, diumpamakan oleh Mutarrif bin Abdillah ini sebagai seorang ulama tabi'in yang menyebutkan bahawa seandainya nak berhadapan dengan ujian dunia ini, seumpama perlukan 2 nyawa, bahkan mungkin berbilang nyawa untuk berada pada setiap ujian itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah yang ilhamkan kepada manusia itu kejahatan, Allah yang mengilhamkan kepada manusia itu kebaikan. Kerana apa? Nak menguji manusia yang telah sempurna pada kejadian tadi, dia cenderung pada kebaikan atau dia cenderung kepada kejahatan. Salah satu daripada kecenderungan itu, seandainya dia cenderung kepada kebaikan, Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Atas petunjuk yang kami telah beri kepada manusia tadi, kalau manusia pilih kebaikan, berjayalah dia. Wa qad khaba man dassaha. Kalau manusia itu tak pilih kebaikan, dia pilih keburukan, dia pilih kejahatan, kecelakaanlah ke atasnya, kemalanganlah ke atasnya. Maksud Mutarrif bin Abdillah tadi, nyawa kita hanya satu saja yang dipinjamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya kita memperjudikannya kepada kejahatan, kita tidak ada peluang untuk dalam masa yang sama melakukan kebaikan. Kerana kita hanya ada satu pilihan sahaja, sama ada kita memilih kebaikan ataupun kita memilih kejahatan. Begitu sekali diumpamakan oleh ulama yang abid dan alim dalam kalangan tabi'in ini, bagaimana mihnah dan tribulasi yang perlu dilalui oleh umat akhir ini pada ujian dan fitnah yang melanda itu. Mungkin dalam kesempatan yang terbatas pada malam ini, dah masuk azan, masuk waktu, kita beri laluan kepada seruan azan terlebih dahulu. Dan insyaAllah selepas ni kita akan sambung sikit dan simpulkan majlis ilmu kita pada malam ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya tidak berhajat untuk memanjangkan kalam, memandangkan dah menjelang waktu isyak.
Saya sebutkan sepintas lalu di sini dan kita akan sambung perbahasan ini pada bulan akan datang. Fitnah pertama yang diingatkan oleh Nabi SAW yang paling besar menuju kepada akhir zaman dan saat kehancuran alam itu, end of the world. Fitnah itulah yang dinamakan sebagai fitnah agama. Walaupun sering kita bincang dalam kuliah, dalam majlis ilmu, ujian akhir zaman itu datang berbagai bentuk, tetapi saya nak sebut dalam siri ini hanya 3 ujian sahaja. Ujian pertama dan ujian yang paling besar, ujian agama. Cuba lihat gambar tu. Agama mutakhir ini hanya tinggal nama, yang paling penting kerjasama. Kalau kita lihat dan imbau sedikit sejarah sebagai kesimpulan kita, bagaimana Eropah mengalami zaman kegelapan. Antara punca yang membuka jurang yang cukup luas antara pentadbiran, kepimpinan dan agama ketika zaman itu. Zaman itu, agama yang dipimpin oleh paderi-paderi yang bernaung di Vatican City ketika itu cuba memaksa umat dan pengikutnya mentaati agama secara sami'na wa ata'na. Walaupun mereka sendiri tidak tahu agama itu diperjudikan atas apa yang disampaikan oleh agamawan mereka. Sehingga mana Barat itu, Eropah itu menuju kepada zaman kegelapan dan akhirnya keluar daripada kegelapan itu dengan keilmuan. Kerana agama tadi sudah tidak mencampuri urusan-urusan yang dipaksakan ke atasnya. Tetapi hari ini terbalik, agama itu pula digunakan untuk mengaut laba perniagaan, laba kehidupan. Akhirnya agama itu tidak lagi memandu premis hati yang rosak. Sepatutnya agama itu datang dalam bentuk hidayah, agama itu datang dalam bentuk panduan, tetapi agama itu telah dijadikan modal. Hatta agamawan sendiri meletakkan agama itu sebagai dalil untuk mereka mencapai kehidupan dan apa yang mereka inginkan. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kita akan bacakan hadis Nabi SAW di mana baginda telah pun berpesan kepada kita, kita akan melalui tahun-tahun yang mengeliru dan membingungkan. Apa kehidupan manusia ragam dan aneka sikap manusia itu akan membingungkan manusia dan akhirnya akan muncul golongan yang disebut oleh Nabi 1500 tahun yang lalu, iaitu Ruwaibidah. InsyaAllah kita akan bincang pada bulan yang akan datang, tetapi bibit-bibitnya kita telah rasa bahangnya sebagaimana yang saya sebutkan sebagai sedikit teaser pada malam ini. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.